Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat keputusan aksi di pusingan kelayakan Euro 2024 yang berlangsung pada awal pagi tadi. Georgia seri 1-1 dengan pasukan Norway. Scotland berjaya menundukkan pasukan Sepanyol 2-0. Turki tewas 2-0 kepada pasukan Croatia. Wales menang tipis 1-0 ke atas pasukan Latvia. Kosovo seri 1-1 dengan Andorra. Romania menang 2-1 ke atas Belarus. Switzerland mudah menewaskan Israel 3-0. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tanah air. Malaysia berjaya tundukkan ego Hong Kong. Malaysia menerima kunjungan Hong Kong dalam perlawanan persahabatan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Berjaya menewaskan Hong Kong 2-0. Harimau Melaya yang turun dengan penuh keyakinan selepas menang dalam perlawanan pertama menantang Turkmenistan minggu lalu bermula dengan sedikit goyah apabila Hong Kong dilihat mula mengawal permainan. Pasukan negara bermain dengan semakin baik selepas Akir Rashid berjaya meletakkan Malaysia di depan dengan jaringan pertama pada minit ke-18 sebelum Faisal Halim menambah derita Hong Kong dengan jaringan kedua pada minit ke-41. Dengan dua kemenangan berturut-turut ini, Malaysia berjaya naik 5 anak tangga dengan kini berada di kedudukan ke-140 dunia. Juara Liga Super bakal terima durian runtuh. Berita baik kepada pasukan yang menyertai Liga Super pada musim ini. Selepas Malaysian Football League mengumumkan peningkatan agihan pendapatan sebanyak 96.55% berbanding agihan yang diterima pada tahun lalu. MFL buat kali pertama telah memperkenalkan agihan secara merit, di mana agihan akan diberikan mengikut kedudukan dalam Liga Super. Dengan juara bakal menerima 2.4 juta ringgit dan pasukan tercorok pula akan menerima 600,000. Pada musim lalu, mereka semua menerima agihan sama rata untuk setiap pasukan, iaitu 500,000 dengan 3 pasukan teratas saja yang akan menerima wang tunai tambahan. Perubahan strategi Sepanyol hukum diri sendiri. Sepanyol yang terus sebagai pasukan pilihan untuk menewaskan pasukan Scotland terpaksa menelan kepahitan apabila mereka tewas 2-0 pada awal pagi tadi. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, dilihat melakukan perubahan besar pada pasukannya dengan menukar hampir kesemua pemain dalam keselbasan utamanya ketika mereka mendudukkan pasukan Norway 3-0 hujung minggu lalu. Perubahan itu nyata memakan diri apabila Scott McTominay menjadi wira Scotland dengan menjadikan 2 gol dalam perlawanan tersebut. Kemenangan Scotland awal pagi tadi membolehkan mereka meminta Sepanyol untuk mendahului kumpulan A dengan 6 mata. Padu McTominay. Belgium terus gagah di bawah Domenico Tedesco. Belgium berjaya mengekalkan rentak kemenangan mereka apabila berjaya menewaskan pasukan Jerman 3-2 dalam satu perlawanan persahabatan antarabangsa yang berlangsung pada awal pagi tadi. Kevin De Bruyne dilihat menjadi watak paling penting dalam perlawanan ini selepas memberikan 2 assist untuk membenarkan Yannick Carrasco dan juga Romelu Lukaku mencatatkan nama sebagai penjaring gol seawal minit ke-6 dan juga minit ke-9 permainan. Jerman berjaya merapatkan kedudukan selepas Niklas Füllkrug mudah menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-44 permainan. De Bruyne sekali lagi menjadi pemusnah buat Jerman apabila dia berjaya meletakkan Belgium semakin selesa di hadapan dengan jaringan ketiga mereka pada minit ke-78. Gnabry cuba merapatkan kembali dengan jaringan kedua Jerman, tetapi sudah terlambat untuk memberikan kemenangan 3-2 kepada Belgium. Argentina kenduri gol, Messi jarikan hat-trick. Argentina kembali mengingatkan fan Manchester United tentang tragedi 7-0 apabila berjaya mengalahkan pasukan Curacao dengan jaringan 7 berbalas kosong. Messi menjadi watak utama dalam perlawanan ini selepas berjaya menjadikan 3 gol dan melakukan 1 assist. Lain-lain jaringan dilakukan oleh bakal legenda Chelsea iaitu Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Montiel dan penalti daripada Di Maria. Emerson Royal terpaksa berehat panjang. Pemain pertahanan Spurs dan juga Brazil, Emerson Royal, terpaksa diketepikan selepas dia terpaksa menjalani pembedahan pada lutut kirinya. Dia juga berkemungkinan besar terpaksa melupakan terus baki aksi Liga Perdana Inggeris bagi proses pemulihan lututnya berjalan dengan baik. Dia mengalami kecederaan meniskus pada lutut kirinya semasa mewakili Brazil dalam perlawanan persahabatan pada minggu lalu. Dia berjaya menjadi antara watak penting ketiga Spurs di bawah kendalian Antonio Conte dan kini mereka terpaksa mengharapkan Pedro Porro di posisi tersebut. Tahap kecergasan Thomas Partey menjadi kerisauan Arsenal. Pemain tengah Arsenal, Thomas Partey, kini dibebangi tahap kecergasannya
selepas dia didapati mengalami sedikit kecederaan semasa mewakili negaranya iaitu Ghana. Dia yang sebelum ini bermain 90 minit penuh ketika Ghana menewaskan Angola 1-0 dalam pusingan kelayakan Africa Cup of Nations Jumaat minggu lalu, tetapi tidak turun bermain langsung dalam perlawanan kedua menentang lawan yang sama. Jurulatih pasukan Ghana memberitahu yang parti mengalami kecederaan belakang tetapi tidak serius, dan sebagai langkah berjaga-jaga, dia terpaksa direhatkan. Dia merupakan antara tunjang utama pasukan Arsenal pada ketika ini, dan sekiranya dia tidak sempat cergas kembalinya ke kancah Liga Perdana, itu sudah pasti membimbangkan para peminat mereka. Leon Goretzka cedera. Pemain tengah Bayern Munich, Leon Goretzka, berdepan dengan kecederaan buku lali semasa mereka bertemu dengan pasukan Belgium, menyebabkan dia terpaksa diketepikan dalam perlawanan penting menentang pendahulu Liga, iaitu Borussia Dortmund pada Ahad nanti. Perlawanan tersebut yang digelar sebagai The Klassiker bakal menentukan siapa yang lebih layak mendahului Bundesliga, di mana sekarang ini Dortmund sedang mendahului dengan satu mata sahaja. Ketiadaan Goretzka nanti mungkin akan memberikan sedikit masalah buat Thomas Tuchel, yang baru saja dilantik menjadi pengendali baru pasukan Bayern, menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat baru-baru ini. Ini juga ujian yang besar buat Tuchel apabila terpaksa berdepan dengan bekas pasukan kendaliannya juga dalam perlawanan pertamanya di Bayern. Bruno Fernandes tidak sependapat dengan Ronaldo. Bruno Fernandes mendedahkan yang dia tidak bersetuju dengan kenyataan rakan pasukannya di Portugal, iaitu Cristiano Ronaldo, yang menyifatkan kedatangan Roberto Martinez ke sana telah memberikan semangat yang baru kepada semua orang dan juga suasana yang lebih segar. Fernandes pula berpendapat yang mereka kini berada pada transisi perubahan di bawah pengendali baru iaitu Roberto Martinez, di mana dia memberikan idea yang baru untuk kami gunakan di sini. Suasana dalam pasukan sentiasa dalam keadaan yang baik dan tiada apa-apa yang berubah dalam bilik persalinan mereka. Portugal setakat ini sudah memenangi 2 perlawanan dengan jumlah gol yang besar, dan itu memberikan tanda yang cukup positif kedatangan Martinez dalam pasukan. Rusia digantung oleh UEFA dan FIFA, tetapi masih boleh bermain di peringkat antarabangsa. Masalah politik yang berlaku antara Rusia dan juga Ukraine, di mana ianya telah berakhir dengan peperangan antara mereka, telah menyebabkan negara Rusia disekat penglibatan mereka dalam bola sepak di peringkat antarabangsa. Sekatan itu telah diumumkan oleh FIFA dan juga UEFA pada Februari 2022, di mana mereka tidak dibenarkan menyertai mana-mana kejohanan yang dianjurkan oleh dua badan induk bola sepak itu sehingga diberitahu kelak. Ini termasuklah dengan pelibatan kelab mereka dalam kejohanan UCL yang turut disekat. Walau bagaimanapun, mereka tetap boleh bermain dalam perlawanan persahabatan selagi mana ia tidak dianjurkan oleh dua badan induk itu. Rusia berani pula hampa gantung, Israel langsung hampa tak berani sentuh. Beberapa kelab di EPL cuba dapatkan Enzo Leffi. Bintang Lorient yang sedang meningkat naik, Enzo Leffi, telah menyatakan hasratnya untuk tidak lagi menyambung kontrak dengan kelab yang berpangkalan di Ligue 1 di Perancis itu. Pemain tengah yang berusia 23 tahun itu telah merekodkan statistik yang agak baik daripada segi bertahan ataupun menyerang dengan mencatatkan 4 gol dan 5 assist daripada 28 penampilan setakat ini. Leicester City sedang membuat persediaan untuk mendapatkannya bagi menggantikan Yuri Tielemans yang akan meninggalkan mereka hujung musim nanti. Selain itu, Fulham dan juga Newcastle juga dilaporkan berminat dengan pemain tersebut. Chelsea sertai saingan untuk dapatkan Manu Kone. Chelsea dikabarkan sudah menyertai saingan untuk mendapatkan pemain tengah Borussia Mönchengladbach, Manu Kone, pada hujung musim nanti. Chelsea dilihat sedang mempertingkatkan lagi kekuatan mereka di barisan tengah dengan Declan Rice juga dipercayai akan menyertai mereka sebaik saja tamat musim nanti. Mereka perlu bersaing dengan Paris Saint-Germain dan juga Napoli dengan masing-masing mempunyai kelebihan untuk mendapatkannya. Mike Tracer, Raja Asis Liga Belgium. Mike Tracer yang kini beraksi bersama pasukan geng di Belgium kini mencuri tumpuan selepas berjaya mencatatkan 18 assist dalam Liga Belgium, menjadikannya sebagai pemain paling banyak assist dalam musim ini. Dia juga berjaya merekodkan 7 jaringan untuk membantu pasukan geng mendahului Liga. Dia berjaya mencuri tumpuan kelab dari EPL seperti Leicester dan juga Brentford untuk dibawa masuk pada musim panas nanti. Arsenal dan Newcastle minat Ismail Doucouré. Pemain muda Strasbourg, Ismail Doucouré,
kini menjadi sasaran kepada kedua kelab EPL yang sedang meningkat naik, iaitu Arsenal dan juga Newcastle, dalam usaha mereka untuk membuat persediaan bagi menyertai kejohanan UCL pada musim depan. Dua Korea yang kini baru berusia 19 tahun telah menjadi antara pemain pertahanan muda yang menyelah dalam skuad bawah 20 Perancis setakat ini. Paris Saint-Germain dan juga Sevilla juga dikatakan sedang membuat penilaian untuk mendapatkan pemain ini. Liverpool sedia bersaing dengan Manchester United. Liverpool dilaporkan sedia untuk bersaing dengan Manchester United bagi mendapatkan pemain pertahanan Napoli, iaitu Kim Min-jae. Liverpool juga dikatakan sudah bersedia untuk membayar sebanyak 70 juta euro kepada Napoli bagi mendapatkan pemain antarabangsa Korea itu. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.